Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbi yassir wa la tu'assir. Fa inna taysir alaika yasir. Rabbi tamim bil khair. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala dapat kita sama-sama sekali lagi di antara menunggu waktu berbuka puasa, kita memperdengarkan kisah sirah para nabi dan para rasul. Moga-moga ianya mendatangkan manfaat buat kita dunia dan akhirat insya-Allah. Allah Subhanahu wa taala mengutuskan hampir 124,000 para nabi dan para rasul di atas muka bumi Allah ini. Yang diceritakan di dalam Al-Quran hanya 25 rasul sahaja. 25 rasul yang diceritakan di dalam Al-Quran. InsyaAllah kita akan mentadabbur ataupun kita akan cuba mengenali, berkenalan dengan semua para nabi dan para rasul ini. Dan insya-Allah hari ini kita sambung dengan satu rasul ini, iaitu kisah Nabi Nuh. Kisah Nabi Nuh ini, Islam ke tak Islam ke, dia akan percaya. Sampai kan ada muzium bahtera Nabi Nuh. Saya tak pasti dekat mana lokasi dia. Dia buat betul-betul replika bahtera Nabi Nuh tu. Sebesar-besarnya lah bangunan muzium tu, bentuk dia replika bahtera Nabi Nuh. Dan dalam muzium itu memang diceritakan peristiwa banjir besar, di mana Nabi Nuh ni bawa bersama di dalam bahtera itu pengikut-pengikut dia dan juga binatang-binatang yang berpasang-pasangan. Maksudnya apa tuan-tuan? Islam ke tak Islam ke, mereka beriman dengan kisah Nabi Nuh. Maksudnya mereka percaya tentang kisah Nabi Nuh ini, walaupun mereka mencari ataupun buat muzium dan sebagainya. Allah Subhanahu Wa Taala sudah ceritakan kisah Nabi Nuh ni melalui Al-Quran 1400 tahun lebih lamanya sebelum mereka buat muzium tu dan sebagainya. Maksudnya kisahnya ada di dalam Al-Quran. InsyaAllah hari ini kita akan lihat kisah Nabi Nuh ini. Nabi Nuh ini adalah keturunan ke-9 daripada Nabi Adam. Nabi Adam keturunan yang ke-9, dan Nabi Nuh ini dia diutuskan pada zaman fatarah. Maksudnya apa? Maksud zaman yang lama tak ada Nabi dan Rasul yang diutuskan. Dan zaman itu kita panggil satu zaman yang mana orang mula meninggalkan ajaran Nabi dan ajaran Rasul, dan mereka mula mensyirikkan dan meninggalkan amalan-amalan yang diajarkan oleh para Nabi yang terdahulu. Maksudnya zaman senggang. Zaman di antara Nabi Idris dan juga Nabi Nuh. Lamanya zaman itu dikatakan hampir ratusan tahun tak ada Nabi. Allah tak utuskan Nabi dan Rasul. Nama zaman itu dipanggil dengan zaman fatrah, iaitu tiada Nabi dan tiada Rasul. Apa yang mereka buat tuan-tuan? Kaum Nabi Nuh ini, mereka menyembah berhala. Berhala ini saya pernah ceritakan ketika zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berhala sembahan kaum Nabi Nuh ini iaitu Wad, Suwa dan Yatuq. Berhala ini pernah digali semula oleh siapa? Abdullah bin Luhai. Kalau kita ingat dahulu kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana asalnya orang-orang Quraisy tidak menyembah berhala tuan-tuan. Mereka asalnya
tidak menyembah berhala. Cuma ada seorang di kalangan Quraisy, iaitu Abdullah bin Luhai ini, dia ini orang kata dalam kota Seri Emas ni, dia ni paling terkenal, paling cendekiawan, orangnya berharta dan baik. Maksudnya dia kenali di kalangan Quraisy seperti orang yang begitu. Jadi apabila dia pergi ke Syam, mereka nampak orang di sana menyembah berhala. Dalam keadaan dia tengok orang Syam ini menyembah berhala, dia kata apa? Dia kata Syam ini sebuah negara yang mana turunnya para nabi dan para rasul. Dan banyak kitab-kitab yang diturunkan ataupun risalah-risalah Islam yang diturunkan di bumi Syam. Takkanlah orang Syam buat perkara yang dilarang oleh Tuhan. Nampak? Abdullah bin Luhai dia fikir macam tu. Maka dia bawa balik berhala-berhala untuk diperkenalkan kepada orang-orang Quraisy Mekah ini. Maka orang Quraisy Mekah kata, tengok Abdullah bin Luhai ajak kita sembah berhala, kita kena ikut. Sebab apa? Dia ini ikon di dalam Quraisy Mekah ini. Orang Mekah ini dia adalah ikon. Orang semua ikut dia. Jadi kalau dia kata A lah. Kalau dalam apa-apa mesyuarat, kita akan ambil pandangan daripada Abdullah bin Luhai. Jadi Abdullah bin Luhai ini, dia yang memulakan penyembahan berhala di dalam Quraisy Mekah. Maka pada beberapa ketika, dia diilhamkan oleh siapa? Oleh jin-jin. Jin-jin ini bagi tahu bahawa sesungguhnya ada tertanam berhala-berhala sembahan kaum Nabi Nuh. Nampak tuan-tuan? Ini yang saya kata. Kaum Nabi Nuh ni sembah berhala nama Wad, Suwa dan Yatub. Berhala-berhala ini terkambus disebabkan oleh banjir besar. Ni saya flashback dulu sebelum kita mula kisah Nabi Nuh. Pernah tertimbus disebabkan banjir besar, maka jin ini dia ilhamkan kepada Abdullah bin Luhai ini untuk gali semula. Maka dikembalikan semula Wad, Suwa dan Yatu ini untuk disembah, tuan-tuan. Sebab apa? Sebab berhala ni, tuan-tuan, lagi lama lagi power dia. Maksudnya lagi banyak jin yang melekat dekat dia. Lagi lama, lagi kuno, lagi orang kata lagi keramat benda tu, lagi banyak iblis syaitan yang duduk menempel dekat berhala tersebut. Maka berhala ini yang disembah oleh orang-orang Quraisy. Itulah yang dilakukan oleh orang-orang kaum Nabi Nuh. Mereka menyembah berhala-berhala ini, dan Nabi Nuh ini diutuskan untuk ajak kaum dia ini kembali menyembah Tuhan yang satu. Tinggalkan sembahan berhala ini, sembah Allah, jangan syirik dengan Allah, serta melakukan kebaikan-kebaikan dan jangan menindas orang-orang miskin. Apa yang berlaku, tuan-tuan? Nabi Nuh pergi jumpa kaum dia. Jumpa kaum dia, dan yang ramai masuk dan ikut ajaran Nabi Nuh ini menjadi sunnatullah para nabi dan para rasul. Yang ikutnya adalah orang-orang yang miskin, orang-orang yang tiada kedudukan, orang-orang yang tak ada pangkat. Jadi bila Nabi Nuh ini jumpa dengan pembesar ataupun pemimpin, mereka tak nak ikut. Sebab apa? Kami tak setaraf. Darjat kami lebih tinggi, kami orang bangsawan, takkan kami nak masuk agama sealiran dengan orang-orang yang miskin. Maka kami buat perjanjian kepada kamu, wahai Nuh, kalau kamu nak kami masuk ajaran kamu, sembah Allah, tinggalkan berhala, maka kau kena tinggalkan orang-orang miskin. Jangan pedulikan mereka, barulah kami nak masuk. Jadi Nabi Nuh kata apa? Mana mungkin perkara itu berlaku, kerana Allah itu, Tuhan itu milik untuk semua orang. Untuk semua orang menyembahnya. Maka mana mungkin ada orang kaya dan orang miskin, kemudian ada di kalangan kaum Nabi Nuh ni cakap apa? Kalaulah Allah itu, Tuhan kamu, nak sampaikan ajaran yang benar untuk menyembah dia tak akan panggil manusia. Maksudnya dia akan panggil satu makhluk yang lebih hebat
untuk buktikan kekuasaan dia, takkan dia nak panggil kamu wahai Nuh. Kamu ni orang biasa je. Kalau nak kata kaya, tak pun kaya. Orang biasa, tak ada pangkat, tak ada harta, tiba-tiba nak claimkan kamu ini jadi Nabi, nak suruh kami ikut kamu. Kalau betul Allah tu ada, dia akan panggil malaikat ke, datang, dakwah kami, ajak kami masuk Islam dengan kehebatan ciptaan malaikat itu. Ini yang perkataan-perkataan yang disebut oleh Nabi Nuh. Berapa lama Nabi Nuh ini tuan-tuan berdakwah? 900 lebih tahun. Lama ni tuan-tuan. Lamanya. Selepas berdakwah 900 tahun, Nabi Nuh akhirnya mengangkat tangan tuan-tuan. Sebab apa? Hari-hari Nabi Nuh bagi peringatan kepada kaum dia kata apa? Macam ni lah Nuh. Kau asyik bagi tahu yang Tuhan akan turunkan azab, akan menyeksa kami kerana tidak menyembah, tidak ikut perintah dia dan kami mensyirikkan dia. Kamu kata akan turun azab, macam inilah Nuh bagi tahu Tuhan kamu, turunkan azab. Dia cabar Nabi Nuh, kata tak apalah begitu. Doa kepada Tuhan kamu, minta kami dah bersedia turunkan azab. Kalau betul lah ajaran kamu ini wahai Nuh. Apa yang Nabi Nuh buat tuan-tuan selepas 900 tahun? Selepas 900 tahun, Nabi Nuh angkat tangan. Nabi Nuh kata apa? Ya Allah, hancurkanlah kesemuanya. Nampak? Nabi Nuh kata, Ya Allah, hancurkanlah kesemuanya, jangan tinggal satu rumah pun, melainkan ianya dihancurkan. Nabi Nuh berdoa, bukan selepas berdakwah 32 tahun. Bukan selepas menjadi AJK, surau bahagian dakwah selama 15 tahun. Nabi Nuh ini, sampai satu tahap dia angkat doa dia berdoa kepada Allah selepas 900 tahun tuan-tuan. Satu tempoh yang cukup lama. Cukup lama. Kita baru orang komplain sikit. Sebagai contohlah, orang komplain sikit. Semayang tarawih, bacaan tak baguslah, apalah, tak sedap dan sebagainya. Kita dah lemas semangat tuan-tuan. Nabi Nuh 900 tahun orang kecam dia. Orang tolak dakwah dia. Orang tolak dakwah dia dan orang tuduh dia macam-macam tuduhan dengan miskin dan sebagainya. Tapi Nabi Nuh tetap berdakwah kepada kaum dia pagi, petang, siang dan malam. Sebab tu saya selalu cakap, kalau ikutkan Nabi Nuh ini berdakwah 900 tahun, kalau kita kata dalam pekerjaan KPI dia tak tercapai. 900 tahun tuan-tuan, tak sampai 100 orang yang masuk Islam, maka dakwah Nabi Nuh gagal. Kalau majikan kata kamu ni gagal, kena tukar dengan Nabi yang baru. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala tidak melihat daripada sudut itu tuan-tuan. Allah nak tengok Nabi Nuh, kamu sampai takkan ajaran ini kepada umat kamu? Nabi Nuh kata, ya wahai Allah, aku berdakwah pagi, petang, siang dan malam. Tak henti tuan-tuan. Hari-hari berjumpa dengan kaum dia. Maka hari ini kalaulah kita yang menjalankan dakwah, membuat program, surau dan sebagainya, kalau orang hantar mesej, layangkan dan ataupun sebagainya, pedulikan tuan-tuan. Tengok pada sirah Nabi dan Rasul, bagaimana Nabi ini diuji. Jangan kecil hati tuan-tuan. Biasa dalam jalan ini, dalam urusan agama ini, pasti akan ada cabaran dan dugaan dia. Kalau zaman sekarang, walaupun cabaran itu bukan datang daripada non-Muslim, tapi cabaran itu datang daripada orang Islam sekalipun tuan-tuan, bersabarlah kerana para Nabi dan para Rasul ujiannya lagi maha berat nak dibandingkan dengan ujian kita. Maka Nabi Nuh berdoa, Rabbi la tazar alal ardi minal kafirina dayyara. Wahai Allah, hancurkan kesemuanya, jangan tinggal satu pun. Jangan singgah satu pun rumah yang ditinggalkan, wahai Allah. Berapa lama doa ini nak diucapkan oleh Nabi Nuh? 900 tahun tuan-tuan. Maka Allah ilhamkan, wahai Nuh, buat kapal. Buat bahtera, tapi jangan buat di tepi pantai ataupun dekat dengan laut. Buat di tengah dataran yang luas, di atas gunung. Buat dekat situ, wahai Nuh. Nampak tuan-tuan? Kemudian Nabi Nuh pun mula membina bahteranya, dan kaum-kaum Nabi Nuh ini, bila selisih dengan Nabi Nuh, dia akan kata apa tuan-tuan? Dia kata, hai Nuh,
kamu ni Nabi dah pencen ke? Dah tak jadi Nabi ke? Dah jadi tukang kayu dah? Dah jadi tukang buat kapal dan sebagainya? Kalaupun orang buat kapal sekalipun, wahai Nuh, mereka akan buat di tepi pantai. Sebab apa? Nanti nak lancarkan senang, nak tolak senang untuk masuk laut. Ini kamu buat dekat tengah dataran, dekat atas pergunungan. Wahai Nuh, kamu ni memang gila lah. Nak jadi Nabi pun tak boleh, nak jadi tukang kayu pun tak boleh. Memang kamu ini sudah tidak waras, wahai Nuh. Nampak tuan-tuan? Tapi Nabi Nuh tetap menyiapkan pagi, petang dan malam untuk menyiapkan arahan Allah, iaitu membina sebuah bahtera. Sebuah bahtera, lalu apabila siap bahtera ini tuan-tuan, apabila siap bahtera ini, Allah Subhanahu Wa Taala turunkan hujan yang lebat. Hujan yang lebat, daripada atas air itu datang, daripada perut bumi pun air itu datang, memancut-mancut keluar dengan banyak dan cepat. Lalu ke semua orang-orang yang ikut dengan Nabi Nuh masuk ke dalam kapal tersebut, bahtera tersebut, bersama dengan binatang-binatang yang berpasang-pasangan. Mereka masuk, semua memenuhkan bahtera Nabi Nuh, kecuali siapa tuan-tuan? Kecuali orang kafir yang tidak ikut dengan ajaran Nabi Nuh. Dengan siapa lagi tuan-tuan? Dengan anak Nabi Nuh sekali. Bayangkan tuan-tuan, anak Nabi Nuh tak ikut Nabi Nuh. Jadi para ayah-ayah ni, kalaulah ada anak yang kita dah cuba macam-macam dah. Kita dah cuba macam-macam, dah hantar sekolah, berikan pendidikan, ajarkan agama, tapi dia tetap dengan perangainya begitu. Masih lagi kena dengan dadah, masih lagi tak menutup aurat, masih lagi tak sembahyang. Bersabarlah tuan-tuan. Sebab apa? Sebab Nabi Nuh ini, kalau kita nak katalah, kita jangan kutuk orang. Kita jangan kutuk kata orang, kita tengok, dia ni bagus, bagi ceramah sana sini, dia ni ustaz, tapi anak dia tengok macam mana. Kita tak boleh kata macam tu tuan-tuan. Kita tak boleh gunakan kayu ukurnya begitu tuan-tuan. Kerana apa? Kerana tanggungjawab ayah ini dan ibu ini, dia cuma sampaikan saja. Dia cuma ajarkan anak dia. Selagi mana ada hayat dia di dalam nyawa dia itu, maka dia kena teruskan ajak anak-anak dia kepada kebaikan tuan-tuan. Kita tengok apa yang berlaku kepada anak Nabi Nuh ini tuan-tuan. Allah ilham pada Nabi Nuh, bila mana kapal nak bergerak, wahai Nuh, bacalah bismillahi majreha wa mursaha. Baca ini wahai Nuh, lalu kapal pun bergerak, air pun mula nak naik. Kemudian Nabi Nuh yang berada di atas kapal ini tuan-tuan, dia nampak anak dia. Siapa anak dia tuan-tuan? Anak dia nama Kanaan. Anak dia ini, Kanaan ini, tak ikut dengan ajaran Nabi Nuh. Dia tak ikut, walaupun dia adalah darah daging Nabi Nuh. Apa yang dia kata tuan-tuan? Kita tengok dalam ayat Al-Quran. Ayat Al-Quran, Nabi Nuh panggil dia. Nabi Nuh panggil dia, ya bunai. Apa ya bunai ni apa tuan-tuan? Ya bunai ni adalah maksud kepada wahai anakku sayang. Wahai anak sayang, macam tu. Tak pun abang long. Dia panggil anak dia, ya bunai, irkab ma'ana wala takum ma'al kafirin. Wahai anakku sayang, jom naik dengan ayah. Naik kapal dengan ayah, jangan bersama-sama dengan orang-orang yang kafir. Orang-orang yang syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu anak dia jawab tuan-tuan. Anak dia jawab. Allah rakamkan perbualan mereka ini di dalam Al-Quran. Anak dia kata, Qala sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma'. Anak dia kata, tak apa ayah. Tak apa ayah, Alung nak cari bukit yang lebih tinggi ataupun kawasan yang lebih tinggi, Alung nak pergi duduk atas tu, selamatlah Alung daripada air ini. Selamatlah Alung daripada air ini, wahai ayah. Lalu Nabi Nuh kata apa? Nabi Nuh jawab semula kepada anak dia, Qala la asimal yawmal min amrillah illa marrahim. Nabi Nuh kata, wahai anakku, hari ini tak ada siapa yang dapat terselamat daripada bala Allah. Tak ada siapa yang terselamat kecuali orang yang ikut bersama di dalam bahtera ini, wahai anakku.
wahai anakku, hari ini tak ada siapa yang akan selamat daripada kemarahan Allah dan kebinasaan ini, maka kamu kena ikut aku, wahai anakku. Kalau tidak, kamu tidak akan selamat. Lalu pada ketika itulah, ombak yang datang, tuan-tuan. Ombak besar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ombak itu sebesar kaljibal, sebesar gunung ganang, tuan-tuan. Kita tengok tsunami pun, tsunami Aceh pun baru berapa tak, saya tak pasti, tapi itu pun tak cukup tinggi, tuan-tuan, tapi sudah meranakkan ke semuanya. Tapi Allah datangkan ombaknya yang sebesar gunung dan ganang, lalu menghempas ke arah anak Nabi Nuh ini, lalu terpisahlah kedua-dua anak ini. Lalu apa yang berlaku, tuan-tuan? Hati seorang ayah ni, lagi-lagilah dia adalah Nabi. Para Nabi dan para Rasul ini, orang manusia yang paling banyak dikurniakan rahmat kasih sayang oleh Allah. Maksudnya apa, tuan-tuan? Batu pun, Rasulullah batu pun Nabi sayang. Tunggul, batang kurma pun Nabi sayang. Ini kan pula Nabi Nuh, anak dia, tuan-tuan. Anak dia yang tenggelam, lemas di dalam banjir besar tersebut. Apa yang Nabi Nuh kata? Nabi Nuh berdoa pada Allah. Nabi Nuh kata apa? Nabi Nuh kata, inna bani min ahli. Ya Allah, itu anak aku, ya Allah. Itu anak aku, ya Allah, ampunkanlah dia, wahai Allah. Wahai Allah, ampunkanlah dia, wahai Allah. Dia itu adalah darah daging aku dan dia adalah anak aku, maka ampunkanlah dia, wahai Allah. Lalu Allah jawab semula apa yang diucapkan oleh Nabi Nuh, innahu laisa min ahlik. Wahai Nuh, dia bukan ahli keluarga kamu, wahai Nuh. Dia bukan ahli keluarga kamu. Innahu amalun ghairu salih. Sesungguhnya dia memilih jalan yang salah, wahai Nuh. Dia memilih jalan yang salah, dia ikut perkara yang tidak benar, dan dia memilih cara hidup yang salah, wahai Nuh. Dia bukan anak kamu, wahai Nuh, dan bukan ahli keluarga kamu, wahai Nabi Nuh. Ulama berpendapat daripada ayat ini, kalaulah kita sudah Islam, mana-mana non-Muslim yang masuk Islam berdasarkan ayat ini, kalau kita fahamlah secara dasarnya, bahawasanya terputuslah hubungan. Dalam keadaan ini, Nabi Nuh tidak memutuskan hubungan, tuan-tuan, sehinggalah akhir ayat anak dia itu, barulah Allah Subhanahu Wa Taala tegur Nabi Nuh bahawa sesungguhnya tidak boleh mendoakan seseorang itu untuk diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kerana dia adalah kafir. Samalah juga, tuan-tuan, apabila kita tengok apa yang berlaku kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila Abu Talib meninggal dunia dalam keadaan tidak mengucapkan dua kalimah syahadah. Apa yang berlaku kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Allah bagi tahu, wahai Muhammad, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Wahai Muhammad, kamu tak boleh, Muhammad, bagi hidayah kepada siapa yang kamu suka. Akulah, yakni ya Allah, iaitu Allah yang menentukan kepada siapa yang aku mahu berikan hidayah itu, tuan-tuan. Maka hari ini, tuan-tuan, pujilah Allah dengan ucapan alhamdulillah. Terima kasih, wahai Allah, kerana memberikan kita hidayah, tuan-tuan. Allah yang pilih, tuan-tuan. Allah yang pilih. Abu Talib duduk dengan Nabi daripada umur 8 tahun sampailah Nabi dah berkahwin dengan Khadijah binti Khuwailid, tapi dia tak juga masuk Islam, tuan-tuan. Siapa yang dakwah dia? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang pilih? Allah yang pilih, tuan-tuan. Jadi jangan risau, tuan-tuan, apa yang kita laksanakan, program-program di dalam masjid dan surau ini, kalaulah ada mulut-mulut ataupun kata-kata yang tidak sepatutnya mengatakan kita ini tidak bagus dan sebagainya, ketahuilah bahawa sesungguhnya para nabi dan para rasul, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdakwah. Ajak siapa? Bapa saudara dia. Nabi Nuh ajak siapa? Ajak anak dia. Nanti kita akan tengok kisah Nabi Lut. Nabi Lut, isteri dia tak beriman. Tuan-tuan, jangan risau, tuan-tuan. Allah di atas muka bumi ini, bersabarlah. Cuma tanggungjawab kita sampaikan selagi mana ada hayat kita di dalam nyawa kita ini, tuan-tuan. Allah bagi kita umur, usahalah, tuan-tuan, kerana itu adalah tanggungjawab kita. Kemudian apa yang berlaku?
Apabila terpisahnya ini tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Taala tegur perbuatan Nabi Nuh itu. Bukanlah nak kata bagi tahu yang bahawasanya Nabi Nuh ini salah, tapi nak bagi tahu sesungguhnya Nabi Nuh ini yang penuh dengan kasih sayang tuan-tuan. Anak dia tuan-tuan, anak dia, mana mungkin seorang ayah apabila melihat anak dia dalam keadaan kufur, dalam keadaan mati lemas di dalam banjir yang besar itu tuan-tuan, tak ada perasaan tuan-tuan. Tak ada perasaan. Nabi Nuh juga manusia biasa. Nabi Nuh juga manusia biasa yang ada perasaan sedih, suka, gembira. Kalau anak dia tidak Islam, anak dia mati, dia pun akan sama juga sedih tuan-tuan. Sampaikan Nabi Nuh ucapkan, wahai Allah, itu adalah ahli keluargaku, wahai Allah, ampunkanlah dia, wahai Allah. Lalu Allah tegur, wahai Nuh, dia itu bukan ahli keluarga kamu. Sesungguhnya dia telah memilih jalan yang salah, jalan yang tidak benar. Maka wahai Nuh, kamu tidak boleh mendoakan kesejahteraan, kebaikan kepada orang-orang yang telah menjadi kafir, wahai Nabi Nuh. Begitulah tuan-tuan apa yang berlaku di dalam kisah Nabi Nuh ini. Kemudian bahtera itu pun terselamat daripada banjir, yang mana duduk di dalam bahtera itu sahaja yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala setelah beberapa bulan. Ada riwayat bagi tahu beberapa tahun untuk banjir itu surut. Kemudian saya dengar satu kisah bahawa sesungguhnya dekat Jordan ada satu bukit. Bukit tu jauh daripada laut tuan-tuan, tapi orang tengok dekat atas tu mereka jumpa cengkerang lah dan sebagainya. Kita tak tahu, wallahu alam. Mungkin daripada iktibar kisah Nabi Nuh banjir yang besar ni, kawasan bukit orang jumpa cengkerang, orang jumpa kulit-kulit. Yalah, suasana itu seperti di dalam laut, tapi itu hanya sekadar pendapat sahaja. Boleh jadi perkara itu benar ataupun perkara itu tidak benar. Lalu apabila banjir itu surut, maka bertebaranlah keluar semua orang-orang yang mengikut ajaran Nabi Nuh, memulakan kehidupan seperti biasa tuan-tuan. Itulah dia serba sedikit tentang kisah Nabi Nuh ini tuan-tuan. Pengajaran dia apa tuan-tuan? Apa yang berlaku ini, kebaikan yang kita lakukan, sekiranya mendapat tentangan, maka janganlah kita hiraukan. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala lah yang akan menilai keseluruhan perkara kebaikan yang kita lakukan tuan-tuan. Kita tidak mengharapkan pujian daripada manusia semata-mata. Kita tidak mengharapkan pujian daripada bos semata-mata. Baru kita semangat nak bekerja. Baru kita semangat nak buat sesuatu tugasan. Ketahuilah bahawa sesungguhnya kesemuanya itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun keputusannya itu tidak berapa baik, tapi Allah nak tengok sama ada kita buat ataupun tidak tuan-tuan. Walaupun hari ini kita tidak pandai membaca Al-Quran, Allah tidak lihat berapa banyak hari kita membaca Al-Quran, berapa muka surat kita pandai baca Al-Quran. Tapi Allah lihat bagaimana kesungguhan kita untuk belajar Al-Quran, membaca Al-Quran bersungguh-sungguh tuan-tuan. Antara sahabat siapa dia? Khalid Al-Walid. Khalid Al-Walid kalau di medan perang, dialah juara. Dialah pemimpin, panglima perang mana-mana peperangan selepas dia masuk Islam tuan-tuan. Tapi Khalid Al-Walid, kelemahan dia adalah dia susah dalam menyebutkan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Ada riwayat menyebutkan dia susah nak kalau kul ya ayyuhal kafirun, dia susah nak jumpa a'bud ta'bud semua tu tuan-tuan. Dia tak jumpa Khalid Al-Walid. Tapi usaha dia untuk nak memaham dan membaca Al-Quran itu lah yang Allah Subhanahu Wa Taala nak lihat tuan-tuan. Jadi sekadar itu, wallahu alam. Moga-moga kisah Nabi Nuh ini menjadi pengajaran buat kita. Satu, istiqamah dalam kebaikan. Kedua, kita kena sentiasa ingatkan ahli-ahli keluarga kita, anak-anak kita, isteri kita, saudara mara kita tuan-tuan, kepada ke arah kebaikan. Allah tidak tengok keputusan dia, Allah nak tengok kita buat ataupun tidak tuan-tuan. Seperti mana yang dilakukan oleh Nabi Nuh sampai ke akhir ayat, ajak anak dia untuk beriman kepada Allah. Sampai 900 tahun barulah Nabi Nuh mengangkat tangan kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk diturunkan azab. Azab dia apa tuan-tuan? Banjir besar tuan-tuan yang tidak menyelamatkan sesiapa pun. Wallahu alam. Sekadar itu dulu. Yang baik datang daripada Allah, yang lemah adalah kelemahan saya sendiri. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala menghimpunkan kita di mahsyar nanti bersama dengan
para nabi dan para rasul. Asbab daripada kita mempelajari dan mengambil tahu kisah para nabi dan para rasul. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa-dosa kami, dosa kedua ibu bapa kami, dosa ahli keluarga kami, dosa rakan-rakan kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, sibukkan kami dengan urusan-urusan akhirat, jangan sibukkan kami dengan urusan-urusan dunia. Ya Allah, ya Tuhan kami, bantulah kami dalam mentaati perintah-Mu. Bantulah kami dalam meninggalkan segala larangan-Mu. Ya Allah, ya Tuhan kami, ringankan sakit sakaratul maut kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, matikan kami dalam keadaan husnul khatimah. Jangan matikan kami dalam keadaan su'ul khatimah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikan kubur kami sebagai taman-taman syurga. Jangan jadikan kubur kami sebagai lubang-lubang neraka. Ya Allah, ya Tuhan kami, bangkitkan kami dalam keadaan Engkau redha dengan kami, ya Allah. Berilah buku amalan kami dengan tangan kanan kami. Jangan beri buku amalan kami dengan tangan kiri kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, timbanglah kami dengan sempurna, ya Allah. Permudahkan proses timbangan mahsyar kami, ya Allah. Kasihanilah kami dalam proses timbangan kami nanti, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, pimpinlah kami dalam meniti titian sirat-Mu, ya Allah. Himpunkan kami, kedua ibu bapa kami, ahli keluarga kami, rakan-rakan kami ke dalam syurga Firdaus-Mu tanpa hisab dan azab, dan jauhkanlah kami daripada azab api neraka Jahannam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.